Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-sadiqin al-mu'minin al-muhtasibin alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyyakum wallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah dapat kurniakan nikmat yang paling besar kepada kita dengan kita ucapan syukur setiap masa kepada Allah, dengan kita mengerjakan perkara yang baik yang diperintah oleh Allah dan juga tinggal segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mati kecuali mati dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, kita umat Islam sekarang ini banyak di kalangan umat-umat Islam yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku rasul. Kadang-kadang pahaman mereka itu bahaya kepada mereka sendiri. Sebab pahaman-pahaman yang berjuz'iyah ataupun serpihan dan ta'ayush hidup dia di antara taat dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat bahaya umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dah beri peringatan kepada kita umat Islam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih id qultum sami'na wa ata'na. Allah SWT rakyat kepada kita, pesan kepada kita, beri peringatan kepada kita. Wadhkuru ni'matallah, ingatkan olehmu, ramlib nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan beri ke atas kita dan perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian yang kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala semasa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku, kata id qultum sami'na wa ata'na. Dulu pernah kita kata kita akan dengar Allah Subhanahu wa taala, akan ambil tahu segala apa perintah Allah SWT dan wa ata'na, dan kami nak ikut apa saja yang diperintah oleh Allah, nak buat apa yang disuruh oleh Allah, dan nak tinggal segala larangan Allah SWT. Kita pernah berjanji dengan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia juga berbaiat dengan sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat Nabi baiat dengan Nabi. Kata sami'na wa ata'na. Kita umat Islam bila kita sanggup mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
seolah kita ikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Allah wajah dalam Quran siapa kemak. Dia tidak nasah ayat ini siapa kemak, so kita bakal baca. Wadhkuru ni'matallah, ingatkan olehmu nikmat yang paling besar yang terhawi kepada kita, al-Islam wal iman, iman wal Islam. Iman dan juga Islam terhawi kepada kita ni. Satu nikmat yang paling besar. Dan nikmat inilah kita nak bayangkan satu ikatan perjanjian kita dengan Allah. Kita buat sandia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata kita nak sami'na wa ata'na, terhewat ingat pada kita lupa. Patuh akan Allah SWT. Sebab tu ayat 4 pada wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Takutkan olehmu akan Allah Subhanahu wa taala dalam kita nak menyalahi janji. Bimbang-bimbang takut kita menyalahi janji, Tuhan pesan pada kita wattaqullah, takut olehmu akan Allah SWT. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah SWT tahu dalam hati kamu masing-masing. Amat tahu. Allah cincin naik cicai pun wakun tidak. Kita dah mikir gapo nak buat gapo, penkan kita balah mana. Semua ni Tuhan. Tuhan tahu belaka dalam diri kita. Sebab tu bila kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, kata kita nak ikut patuh Allah Subhanahu wa taala, nak dengar perintah Allah, nak kita sami'na tak boleh kalau kita tak belajar kalamullah, agama, hadis Nabi. Bagaimana kita nak atak? Sami'na wa ata'na, nak taat pada gapo. Sebab tu nak jadi sami'na ni kita kena tahu. Nak tahu ajaran Allah SWT dalam Quran dan cara hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam hadis-hadis Nabi. Barulah kita boleh dengar, balah ni Tuhan suruh, balah ni Tuhan larang. Boleh tahu benda mana haram, mana halal. Rau sama cadai rap ruwa sing dai itu anumat leka Tuhan. Kalau kita tak belajar, bagaimana kita nak tahu? Boleh jadi kita balik. Tengok hak molek jadi tak molek, tengok hak tak molek jadi molek. Sebab dengan kita kurang sikit ilmu. Allah SWT raya kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Raya dah kepada kita kata kita kena ikut agama Allah Subhanahu wa taala dengan kita masuk pergi agama Allah dengan kesemuanya. Yang kesemuanya dalam hidup kita. Kita tak boleh orang panggil tinggal setengah, buat setengah. Jangan kamu ikut khutuwatis syaitan, jejak langkah syaitan yang syaitan dah atur kita jalan, tak jalan dia. Ya jalan ni dua jalan, jalan syaitan atur, kita jalan turut dia, yang kedua jalan hak Tuhan atur sebagai siratal mustaqim, kita turut Allah kepada syurga Allah SWT. Jalan syaitan atur dia bawa kita ke neraka wal-iyadu billah min dzalik. Jalan Tuhan atur ni dia bawa kita pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Atau kita minta pada Allah. Sebab orang mukmin ni kerja dia ni, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa alayhi. Orang mukmin ni hari hidup dia tengok dosa-dosa ni, ikut dosa kecil, dosa besar pun dia tengok dosa ni semacam dia duduk di atas bukit, bimbang takut jatuh. Orang atas bukit jalan, atas bukit ni, tepi-tepi bukit dia jalan ni masalah mana, beringat dia, bimbang takut jatuh bukit. Orang mukmin dia rasa balah tu lah dosa dia nak buat ni. Kalau buat dosa ni supaya atas bukit dah. Kalau kecil besar pun buat dosa ni supaya atas bukit dah. Perasaan dia itu orang mukmin, takut nak buat. Bimbang takut dia buat dosa. Itu jelah kita boleh ukur, boleh perambeton rau sama cak perambeton wa rau pen mukmin ni sombun mak noi kenai. Sepenuh setara mana
email kita ni boleh tengok. Kalau kita rasa mudah-mudah dengan dosa, berarti email kita kurang sepenuh lah. Bagi orang mukmin sungguh, dia tengok dosa ni supaya dia jalan di tepi bukit, takut jatuh bukit. Bimbang takut kena dosa tu supaya dia jatuh bukit. Wa innal fajira, bagi orang fajir, orang jahat, bukan mukmin, orang tak molek ni, yara dunubahu kadubabi marra ala anfihi. Nah, hadis ini rawahul Bukhari, riwayat oleh Imam Bukhari. Orang fajir, orang yang berdosa ni, orang yang diberkahi oleh Allah SWT ni, dia tengok dosanya semacam lalat. Semacam lalat zubab, semacam kadubab, semacam lalat marra ala anfihi, yang lalu ke hidung dia. Mudah-mudah ya. Tak ada rasa pelik pun lah. Zubab ni lalat lalu ke hidung, tak ada rasa menafsa apa kali. Tak takut apa lalat ni. Jadi tak nak takut pada dosa. Ini tabiat orang yang Tuhan marah dimarahi oleh Allah SWT. Kita tujuannya Allah SWT, Nabi kita SAW goyak hadis ni, tujuan kita pakai mikir di kita masing-masing. Kata martabat iman kita setawa mana, martabat mukmin kita mengaku kata kita amantu billah, kan beriman dengan Allah. Kita nak ikut Nabi SAW, ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Kita nak taat pada Allah, nak taat pada Rasul. Nak tengok kata ni Tuhan Nabi kita buat gawi kereng merti cak peramban Tuhan. Katanya setara mana kita mukmin kita. Karena apa kata dosa hak kita terdepan kita nak buat ni, kuasa semacam besar dia, bahaya dia, gerung dia ni antara babnan mengengkap rau jatuh long naik ni supaya kita nak jatuh turun dalam dalam orang panggil bukit yang tinggi. Itu tanda kita ni adalah mukmin yang sempurna, takut pada Allah. Kalaulah kita tengok dosa ni supaya orang panggil mudah nak buat, ayah apa buat dosa sama macam orang panggil lalat dan jalan ke hidung kita sekadar tu, tak ada bahaya apa kali. Wasa tak ada bahaya belah tu, jelah kata kita ni mukmin tak sebenar lagi lah. Kalau mukmin pun panggil iman kita ni tak kuat, iman dhaif, du'afa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa royak pada kita ni, so kita masuk dalam Islam ini sebenar. Masuk Islam sebenar ni masuk dengan mengaji, dengan reti. Bukan masuk nak tak faham atau tidak. Itu masuk Islam sebenar. Sebab tak boleh nak menyempurnakan keislaman seseorang itu, mesti dia kena tahu hak mana halal, hak mana haram, hak mana boleh buat, hak mana tak boleh buat. Kalau kita tak tahu mana boleh buat dan tak boleh buat, orang panggil masuk tak sebenar dalam Islam. Bila masuk sebenar dalam Islam ni, tahu dah hak mana molek, mana tak molek, mana boleh buat dan tak boleh buat, dia buat mengikut hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lagi. Itu orang panggil orang masuk jadi orang mukmin yang sempurna, masuk agama Allah pegang dengan cara sungguh. Sebab setan ni, kerjaan dia ni nak orang panggil bitanazulat. Setan kerja dia ni bitanazulat. Setan kerja dia ni nak bagi kita tanazul semua, minta uzur semua. Belalah tak semai rumah kali ni kau semai semula. Belah tak puasa sunat hari ni kau puasa semula. Belah tak baca Quran hari ni kau baca Quran semula, tak apa. Belah tak ngaji hari ni kau ngaji semula, tak apa. Jadi tanazulat semua kerjaan setan. Tapi kita ni minta uzur semua. Minta uzur semua. Tangguh kerja mana baik. Siapa esok kau ngaji esok, kau ngaji esok, kau ngaji esok, kau baca Quran esok, baca Quran esok. Siapa tak baca Quran siapa start. Siapa tak puasa sunat siapa start. Siapa panggil tidak, orang panggil semaya sunat, semaya qiyam siapa start. Ada-kadang tak semaya Jumaat. Siapakah orang panggil boleh-boleh duk tanah sulat tu kerja setan. Siapa tak mengaji, siapa umur tua tak mengaji. Kau tangguh sehari-hari nak mengaji, siapa tua. Ini kerja setan. Sama dia kerja dia satu lagi bitab'id. Tab'id ni maknanya orang panggil buat setengah. Lah ni kita wah ni tinggal ni, wah ni tinggal ni. Kalau dosa pun, buat rati tinggal rati.
Kalau hak menolak pun buat hati tinggal hati, tu apa ni kerja setan dia nak hidup lah tu. Kalau manusia tak sewi manusia masuk dalam agama Islam dia jauh sempurna. Masuk cara juz'iyah tu hak setan tertipu manusia. Sebab tu mafhum Islam bagi orang Islam sekarang ni sangat bahaya. Sekat timbul ilmaniyah. Sekat timbul ilmaniyah. Sekularisme. Sekat timbul tu pemikir Islam saat itu rusak, punah, bahaya sekali. Sebab Nabi dah mencontohi tamsil, mencontohi semua kehidupan, cara hidup manusia dengan cara sempurna. Ambil daripada benda kecil sampai benda besar-besar. Sampai kepada kenegaraan, daripada benda yang orang panggil hak benda halu-halu, cara masuk tandas, cara nak tidur, cara kepada semua, sampai kepada pemerintah. Dicontohi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mari di manusia yang pemikiran dia ilmaniyah, fasluddin anid daulah, membecahkan agama daripada pemerintahan dan sebagainya, maka timbullah fikir-fikir tabi'in ataupun orang panggil juz'iyah. Ini sangat bahaya sekali. Wasa kata hak ni bukan Islam. Hak ni bukan Islam. Islam semaya, puasa, zakat gitu semua ya. Buat benda-benda itu ya. Banyak lagi di antara manusia faham balak ni. Dengan sebab itulah mukmin saat itu. Orang mukmin ni dia kena wasana ittiba, ikut Nabi dengan cara sempurna kami. Dan dia takut daripada dosa. Itu kerja dia. Ini orang mukmin. Kalau kita tak rasa takut langsung pada dosa, tak wasa nak ikut sunnah Nabi, tak wasa orang panggil jaga daripada iblis ataupun orang panggil jauh beringat daripada iblis saat itu, saya kata mukmin dia tidak sempurna. Sebab jiwa orang fajir ni, qalbul fajir saat itu, dia muslim. Gelap gelita. Dalam tubuh badan dia gelap gelita, tak nampak nur cahaya. Islam ni dia suruh kita bawa keluar nazulumat ila nur. Bawa orang habis tu baik kena gelak-gelak ada dalam tubuh badan kita ni, tasyabuh kepada semua, bawa masuk nur cahaya yang wadah, yang cerah, nyata. Zulumat ni makna orang jahil, tak faham agama. Kalau faham agama setengah, dia gelak setengah, cerah setengah. Islam ni nak buat tu baik habis daripada kegelapan, kejahilan manusia ni, daripada hukum hakam Islam, daripada benda fardu'in ke atas dia, benda-benda yang berkaitan dengan pemikiran dan sebagai tingkah laku hidup semua nak cerah. Buat segala kegelapan dari kepada dia tu masuk nak cerah cuaca, dia boleh beramal cara wudu dan cara terang dan nyata. Ini orang panggil orang mukmin. Tapi orang fajir ni dia muslim, dia gelak situ. Dia gelak. Sebab tu ni ibarat dalam orang panggil ayat zulumat ni gelak ni. Sebab benda gelak ni benda tak nampak. Dan tubuh hati manusia ni bila gelak banyak, tak faham banyak. Bila cerah banyak, dia faham banyak. Tujuan sama sekali nak kita bersihkan jiwa kita daripada kegelapan tadi, kepada cerah. Sebab gelak muslim ni satu kezaliman pada diri kita sendiri. Orang yang dekat dengan gelak muslim ni satu kezaliman pada diri kita sendiri. Sebab gelak itu nak bawa kita masuk neraka. Wa'iyadzubillah min dzalik. Kalau kita bawa diri kita masuk neraka, berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Berarti satu perkara bahaya. Dan juga orang yang dalam muslim ni, dia nampak dosa ni khafif bagi dia, ringan bagi dia, tak berat. Kuasa mudah dalam dia nampak dosa. Sebab itulah manusia, orang mukmin, bila dia nampak tu dosa saat itu, hak kecil ni kuasa besar. Dosa anak dia kuasa besar bagi dia. Satu kesilapan besar. Dia. Tapi kuasa kesilapan yang besar bagi dia, maka Allah mengecilkan dosa dia, mudah nak ampun. Bila dosa yang dia halu, mudah kita nak buat tahu. Kapal-kapal semua kalau kat orang panggil banyak pada tubuh kita, payah nak buat. Dan sikit kita buat mudah tu. Dosa kecil jadi kecil. Bagi orang yang nampak orang panggil, benda orang panggil dosa besar tu nampak halu, maka Tuhan besarkan. Lepas dia payah lagi keampunan kepada Allah SWT, dia akan bawa dosa itu sampai kepada hari akhirat. Ini yang paling kita takut sekali. Tuhan raya dalam Quran pada kita, dipakat kita mikir. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Ayat kata ni maka kita fikirkanlah.
Adakah orang panggil orang yang zuyyina memperelokkan lahu su amalihi, amal buruk. Dia mengelokkan amal buruk, dia nampak hasanah molek setan iblis ni hak amalan hak bid'ah, amalan tak molek, amalan rekah yang bukan bersunnah Nabi, dia nampak hasanah hak molek. Dia nampak kata molek. Mana dia percaya kata benda ni benda baik. Kuasa hati dia saja benda ni benda baik, aku dah buat ni. Sedangkan benda bid'ah, benda khurafat. Tapi setan nampak kata baik. Ini satu perkara yang paling bahaya sekali dalam hidup hari yang kita sana. Sebab Imam Syafi'i kata, man istahsana faqad syara'a. Siapa orang panggil nampak molek satu perkara, dia buat syarat sendiri. Hak benda orang panggil tidak ada dalil daripada Nabi kita Muhammad SAW daripada Allah kata berani sunat, dia kata sunat, buat syariat sendiri. Bahawa buat syariat sendiri ni orang berlawan dengan Allah. Sebab Allah wasyari', Allah sahaja yang dapat membuat syariat, hukum hakam agama. Nabi kita tak boleh buat syariat, Allah saja. Manusia yang berani buat syariat sama dengan Allah, berarti dia berlawan dengan Allah. Syaitan. Sebab tu Imam Syafi'i dia paling takut sekali, dia kata man istahsana syai'an faqad syar'a. Dia nampak molek suatu perkara yang tidak ada daripada hadis Nabi, tidak ada daripada Allah SWT, maka seolah dia buat syarat sendiri. Ini satu perkara yang paling bahaya sekali dalam masyarakat kita. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Sebenarnya Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT itu menyesatkan bagi mereka yang Tuhan kehendak, dan Tuhan hidayahkan bagi mereka yang Tuhan kehendak. Tuhan tengok dalam niat kita, dalam panggil pilihan kita. Tuhan dah tunjuk kepada kita, inna alaina lal huda. Semuanya ke atas kami, yang Tuhan kata, ke atas Tuhan. Tuhan akan tunjuk jalan hidayah kepada manusia. Tuhan tidak lepas manusia duduk imtihan, peksa dengan tidak tahu kata mana hak betul, mana hak salah. Hak mana jawab betul, hak mana jawab salah. Tuhan tak ada elok pada tu. Tuhan royak si ada kata jawab pasal ni betul, jawab pasal ni salah. Dipilih kita sendiri, kita nak goreng hak mana. Tuhan kata dua kau ni, hak ni betul, ni salah. Di kita sendiri, kita nak gitu hak salah ataupun nak gitu hak betul. Anu pilihan kita, ikhtiar daripada kita. Tuhan dah royak pada kita. Inna alaina lal huda, tunjuk jalan. Jalan ni jalan mana? Jalan ke neraka dan jalan surga. Tuhan royak siap. Kita nak jalan-jalan mana, tu ikut kita. Tapi Tuhan kata, walau kita jalan ke mana-mana pun, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik dunia ni pun kami, milik akhirat pun kami. Tuhan yang punya itu Allah penai. Allah penai samrak roh ni lepas Allah penai samrak wan akhirat. Tuhan yang itu. Sebab bila Tuhan jadi tua, kita nak ke mana Tuhan bagi kat tu. Tuhan kata, fa inna Allah SWT yudillu man yasha. Tuhan nak orang mana jalan sesat, ngikut orang panggil jalan dia nak jalan. Aku nak pergi jalan ni, Tuhan pergi jalan sesat. Aku nak pergi jalan betul ni, Tuhan pergi jalan betul. Itu man yasha, ngikut Tuhan kehendak. Tak ada siapa orang panggil nak mari tukar Pak Tuhan. Walau Nabi sendiri pun nak tukar Abu Talib menjadi Islam tak boleh. Sebab Abu Talib dia pilih jalan yang bukan Islam. Bila Abu Talib pilih jalan bukan Islam, Tuhan beri ke dia jalan bukan Islam. Nabi nak pergi ubah tak boleh. Tak ada siapa dalam dunia ni nak pergi ubah boleh kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tengok mengikut dia masing-masing. Sebab Tuhan dah ada kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah sikap satu kumpulan manusia, dan sedangkan mereka sendirilah yang orang panggil boleh ubah. Kalau dia nak ubah diri dia, maka Tuhan ubah, tolong ubah. Selama mana dia tak saya ubah diri dia, Tuhan pun tak ubah. Sebab tu Tuhan nak ubah mengikut kehendak ikhtiar pilihan seseorang itu. Sebab itulah pilihan satu perkara penting yang Tuhan beri akal, sati pandai fikir kepada kita, tujuan nak bagi kita boleh pilih hak mana betul dan mana tak malah. Tuhan royak kata, fala tadhhab alaihim hasaratin innallaha alimun bima yasnaun. Kan royak pada kita kata, maka janganlah kau ya Muhammad membinasakan diri kamu saat itu untuk binasakan Nabi. Nabi itu susah orang panggil menanggung
duka cita kesesatan mereka itu. Asal tanggung sesatan dia sesak-sesak. Sebab tak sewi Nabi itu kuasa berat tanggung untuk serabu, untuk susah dengan apa kesesatan mereka itu. Nah, Nabi dakwah mereka itu pada jalan yang baik, jalan yang betul. Tapi mereka tak seturut jalan yang Nabi tunjuk, jalan yang Allah tunjuk. Nah, Tuhan kata tak usah kuasa susah hati, berat hati, dia tanggung duka cita mereka itu, dalam kesesatan mereka itu tak usah. Tepat ke dia. Sebab ni Tuhan hendak belah ni, Tuhan buat belah ni. Tak kuasa Nabi nak ubah hendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu perkara yang beri semangat pada Nabi kita dalam nak menerusi dakwah. Walaupun orang tak ikut dia, tapi Nabi pun ada semangat dalam menerusi dakwah Allah Subhanahu wa taala, dakwah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu bertambah. Nah, faham kalau masuk pada agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang panggil orang pergi kanan dia belakang semua saat itu menetai Nabi, tapi Nabi pun terus dalam panggil perjalanan hasrat mengikut orang panggil kanak Allah Subhanahu wa taala untuk nak menyampaikan risalah kepada manusia. Sebab Tuhan ayat kepada kita kata innallaha alimu bima yasnaun. Dia tahu datang perbuatan mereka itu. Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui. Nah, dengan apa yang mereka duduk kerja, dia tahu. Kerja ni tujuan dia gapo. Nah, hadap dia gapo, waktu perasun dia gapo, pamai dia gapo, semua Tuhan tahu belaka. Nah, Tuhan tahu dah. Nah, sebab tu dia panggil hak ni Tuhan nak balas diri. Nah, dia deraka pada Allah dan kepada Rasul, lepas dia kerana Tuhan nak balas diri pada mereka. Sebab dia deraka pada Allah, bukan deraka pada kita. Kita je menyapa agama Allah sekadar tu ya. Itulah pegangan umat Islam. Nah, dia kena jaga. Sebab tu satu perkara yang bahaya bagi orang muayasyah, bagi orang yang panggil ta'ayush, bagi orang hidup di antara benda batin dan benda al-haq. Nah, di antara benda taat pada Allah dan benda maksiat. Duduk dua tu. Nah, satu kali dia buat baik. Nah, belum nak semaya dia buat maksiat. Belum nak semaya dia buat dosa dengan Allah. Belum nak semaya buat dosa dengan Rasul. Masuk ke semaya tu, baik semaya buat dosa pula. Nah, bagaimana Tuhan nak terima amalan dia? Sebab innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni boleh mencegah benda mungkar, benda fahsyat, benda tak malak, fahsyat benda dikeji, benda tak malak, mungkar benda deraka pada Allah SWT. Nah, bagaimana Tuhan nak terima amalan dia? Belum nak semaya dia buat dosa. Lepas semaya dia buat dosa. Allah panggil bahaya. Ini satu orang panggil hasutan syaitan, iblis. Nah, supaya mereka duduk berlaku. Tak apa dah kita semaya, buat dosa tak apa dah kita semaya. Jadi wasa kena. Sedangkan benda tu bukanlah benda kena. Sebab kalau orang semaya sungguh-sungguh, bukanlah dia nak pergi buat dosa belum semaya. Bukan nak buat dosa lepas semaya. Nah, dia kena puasa kata berat benda tu dosa. Puasa panggil supaya nak jatuh ke. Nah, bukan supaya dengan zubak, supaya dengan orang panggil lalak saja dah dosa tu. Dengan sebab tu kita kena ingat, kena cek diri kita masing-masing, adakah kita belum semaya buat dosa, lepas semaya buat dosa. Ini kena jaga. Ini satu ukuran yang berhabui pada kita supaya nanti kita pakai sedar dan pakai faham, supaya kita dapat hidayah daripada Allah SWT yang sebenar. Nah, dalam hidup dunia ini bahagia dan dapat surga Allah di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun 'bil 'ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyyakum bittaqwallahi 'azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
nas wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.